Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang melihat video ini. Baiklah, hari ini saya akan bincangkan tentang soalan 9 kertas 2 subjek kimia, soalan percubaan negeri Pahang tahun 2019. Okey, mari kita lihat soalan tersebut. Okey. Soalan 9 termokimia. 9A. Okey. 9. Jadual 8 menunjukkan persamaan termokimia bagi eksperimen 1 dan eksperimen 2. So terang lagi bersuluh dalam mukadimah soalan ni pun dia soal tak persamaan termokimia. Confirm lah sudah ini bab termokimia. Bab tentang 5 termokimia. Okey. 9A. Berdasarkan jadual 8 nyatakan jenis tindak balas. Tindak balas benda. Okey, tindak balas dalam bab termokimia ni hanya ada 2. Iaitu tindak balas endotermik dan juga tindak balas eksotermik. Jadi tindak balas endotermik ni tindak balas yang di mana suhu diserap semasa tindak balas berlaku, dan tindak balas eksotermik ni pula adalah tindak balas di mana tenaga haba dibebaskan ke persekitaran semasa tindak balas berlaku. Itu. Jadi cluenya membezakan tindak balas endotermik dengan eksotermik ni is simple saja. Sebab dalam tindak balas endotermik dan eksotermik dia mesti akan ada bagi ini. Ini benda ni mesti dia bagi. Dia tak bagi itu bukan bab termokimia namanya tu. Ini dia bagi. Ini. Itu dia bagi. Jadi untuk tengok dia endotermik ke eksotermik, first kita mesti cek di depannya ni. Sini. Ada negatif kah atau positif? Jadi kalau negatif, dia adalah tindak balas eksotermik. Kalau dia positif, dia tindak balas endotermik. Kenapa begitu? Sebab kenapa negatif dia eksotermik? Sebab tenaga haba tu dia ditolak keluar daripada bahan ke persekitaran. Kenapa endotermik dia positif? Sebab tenaga haba tu dia ditambah masuk ke dalam bahan tindak balas semasa tindak balas berlaku. Itu simple. Okey. Jadi jawapan bagi soalan 9A1 adalah tindak balas eksotermik. Yalah, 9A2. Jelaskan perbezaan haba peneutralan bagi tindak balas dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okey. So tadi tindak balas eksotermik. Okey. Perbezaan antara dua-dua tersebut ialah, first kita mesti huraikan dulu serba sedikit tentang tindak balas tersebut. Haba peneutralan tindak balas tersebut ialah menghasilkan haba peneutralan antara asid kuat dengan alkali kuat ialah 57.3 kilojoule per mol. First kita mesti buat dulu sedikit pemerhatian. Lepas tu manakala tenaga haba peneutralan bagi asid lemah bertindak balas dengan alkali kuat adalah 51.5 kilojoule per mol. Jadi sudah kita bagi sedikit pemerhatian, baru kita bandingkan eksperimen 1 HCl asid hidroklorik. Asid hidroklorik adalah asid kuat. Dalam eksperimen 2 asid etanoik. Asid etanoik adalah asid yang lemah. Lepas tu kenapa? Sebab dalam eksperimen 1 HCl asid karboksilik dia mengayon dengan lengkap di dalam air. Lepas tu dalam eksperimen 2 asid etanoik dia mengayon separas dalam air. Jadi
dalam eksperimen 1 pembebasan haba ke persekitaran lengkap. Jadi semua haba dibebaskan dengan kadar yang maksimum. Namun dalam eksperimen 2 ada sedikit tenaga haba yang digunakan untuk mengayonkan zarah-zarah etanoik tersebut, untuk dia diayonkan balik. Jadi haba yang dibebaskan tu dah maksimum lah, dah optimum. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Itulah kenapa tenaganya tu boleh jadi lebih tinggi di eksperimen 1 berbanding eksperimen 2. Okey, soalan 9B. 1. Dalam eksperimen 1, 50 cm3 larutan natrium hidroksida 1.0 mol per dm bertindak balas dengan 50 cm padu larutan asid hidroklorik 1.0 mol per dm kubik. Kirakan haba yang terbebas dari tindak balas tersebut. Okey. Seperti yang biasa, kita mesti senaraikan dulu dia punya bahan-bahan, apa yang dia bagi. Ini 50, ya ini 1 50 larutan. Lepas tu dia punya kepekatan ini larutan natrium hidroksida. Lepas tu tindak balas dengan asid, ini 50 cm asid hidroklorik, sama juga dia punya kepekatan. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita usah klasifikasikan dan kenal pasti dia punya kata kunci dalam soalan. Jadi jawapan tiba. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ni, first kita mesti cari dulu nilai mol. Nilai mol macam biasalah, MV per 1000, molarity darab dengan volume per 1000, dapatlah 0.05 mol. Jadi sudah dapat mol, kita dapat tahu kan dia punya jumlah tenaga peneutralan. Tenaga peneutralan yang dihasilkan adalah 57.3 kJ per mol. Jadi untuk mendapatkan 57.3 kJ per mol tu, jumlah tenaga haba dibahagikan dengan mol bahan. Jadi kita sudah dapat molnya 0.5. Kita sudah dapat dia punya satu tenaga peneutralan. Jadi yang tinggal hanya kita perlu kita sudah jumpa ini dia punya tenaga peneutralan. Kita sudah jumpa tenaga peneutralan dan kita sudah jumpa mol. Jadi kita buatlah pengiraan. Ini pindah pergi sebelah, lepas tu darab, dapatlah nilai X. Jadi X adalah 2.865 kJ. Jadi kita convert daripada kilojoule kepada joule, kita dapatlah 2865 joule darab 1000. Okey. Seterusnya soalan 9B2. Berapakah perubahan suhu campuran tindak balas? Campuran tindak balas. Diberi muatan haba tentu larutan 4.2 joule per gram per gram Celsius degree. Okey, lepas tu ketempatan larutan adalah 1 gram per centimeter kubik. Okey, jawapan. Okey. Untuk menjawab soalan ni, first kita mesti tahu rumus asas kepada tenaga haba, iaitu MC theta. Jadi jumlah tenaga haba yang
terdapat dalam tidak balas tu adalah 2865 joule daripada soalan sebelum ni. Jadi 2865 joule sama dengan M mass ataupun boleh juga isi padu dia 100 cm kubik. Kenapa boleh 100? Tadi 50 tambah 50 cm kubik jadi 100. Darab dengan 4.2. 4.2 tadi dibagi darab dengan theta. Theta kita mau cari. Theta tu perubahan suhu. Jadi theta sama dengan 2865 bahagi 100 darab 4.2. Jadi dapatlah perubahan suhunya 6.82 cm pula darjah Celsius. 6.82 darjah Celsius. Okey. Apa lag ni? Okey. Soalan 9C ini soalan eksperimen. Anda dibekalkan dengan 1.0 mol per dm kubik larutan argentum nitrat AgNO3 dan serbuk magnesium Mg. Huraikan satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran argentum oleh magnesium. Jawapan anda perlu mengandungi perkara berikut. Prosedur, kaedah menghitung haba penyesaran. Okey. Pertama sekali untuk merancang eksperimen ni, kita mesti ada apa untuk buat eksperimen? First, kita mesti ada kebenaran guru dulu. Sudah dapat kebenaran guru, kita mesti ada radas dan bahan. Jadi sudah dapat radas dan bahan, kita mesti pilih radas yang sesuai lah. Kita tak boleh kita mau buat haba penyesaran menggunakan argentum dan magnesium, tiba-tiba pula kita minta natrium dengan air mau meletup saja. Tak boleh. Jadi mesti bahan yang sesuai dan radasnya pun mesti sesuai. Jadi pilih dulu. Ini jawapannya lah, radas dan bahan bagi eksperimen tersebut. Okey, radasnya cawan polisterin. Kenapa polisterin? Sebab untuk mengelakkan penyebaran haba ke persekitaran. Okey. Lepas tu termometer. Termometer untuk kira suhu lah, untuk ukur suhu. Lepas tu silinder penyukat. Silinder penyukat untuk kita sukat isi padu cair argentum nitrat tu lah. Takkan kita mau letak sembarangan sejak sudu, nanti tak jadi eksperimen. Okey, lepas tu bahan pula 1.0 mol per dm kubik argentum nitrat macam tadi tu dalam soalan tadi, tapi tulis balik. Lepas tu serbuk magnesium. Okey, prosedur yang pertama. Okey, minta maaf tulisan agak huru-hara. Sukat dan tuang 50 cm padu larutan argentum nitrat ke dalam cawan polisterin. Okey. Kedua, ukur suhu awalan dengan menggunakan termometer T1. Campurkan beberapa sudu serbuk magnesium ke dalam cawan tersebut. Keempat, kacau dengan perlahan-lahan. Kelima, ukur suhu tertinggi campuran tersebut. Ukur suhu tertinggi ni pakai termometer lah. Lihat kenaikan suhu mana yang paling tinggi, baru kita catat. Lepas tu kaedah pengiraan. Untuk mengira kenaikan suhu tertinggi tolak dengan suhu awalan bacaan. T2 tolak dengan T1. Dapatlah T, dia punya unit darjah Celsius lah, suhu kan. Kalau mau letak darjah Fahrenheit pun boleh juga, suka hati lah kalau mau menjadi Amerika. Seterusnya, haba yang terbebas. Okey, tenaga haba yang terbebas ni kita punya pengiraan macam biasa, MC theta. M 50 tu 50 cm padu. C tu 4.2 macam biasa. Dan T adalah kenaikan suhu sama dengan P. P tu adalah tenaga yang dibebaskan ke persekitaran. Okey. Terusnya, untuk mencari tenaga haba penyesaran. Okey. Kalau tenaga haba penyesaran ni
per mol saja. Jumlah haba yang terbebas per mol. Mol pula seperti biasa macam mencari mol, MV per 1000 molarity times volume over 1000. Okey. Itu dia punya rumus-rumusnya lah. Okey. Okey, so the end. Tamatlah sudah cerita pasal soalan 9 ni kertas 2 kimia. Jadi kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa komen, boleh tulis di ruangan komen yang disediakan di bawah. Kalau mau subscribe terpulang, tak kisah. Kalau mau like, terima kasih, I appreciate that. Dan I'm sorry, minta maaf kalau ada bahasa yang terkasar. Kalau tak puas hati boleh cakap. So saya minta maaf kalau ada tersilap bahasa, ada yang fakta tak betul ke, boleh tolong maafkan. Saya pun manusia biasa, banyak melakukan kesilapan. Dan akhir sekali, thank you sebab tengok video ni dan bye.